Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Muallim UMAR. Kepada yang telah subscribe saluran ini, saya ucapkan terima kasih. Kepada yang baru sampai, silakan tekan butang subscribe. Mudah-mudahan saluran ini boleh berkembang dengan lebih baik, insya-Allah. Okey, para penonton sekalian, dah lama kita tak berkongsi pandangan dalam saluran ini, dan insya-Allah hari ini saya nak berkongsikan satu benda yang saya rasa nak share, nak berkongsi dengan para penonton sekalian. Semalam saya ada satu program forum online bersama dengan Mahat Tahfiz Nur Syafaat di Semparan Gam, dan alhamdulillah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya digandingkan dengan guru saya, murabbi saya, Al-Fadil Ustaz Muhammad Kamal bin Said. Dan tajuk forum itu adalah berkenaan dengan membina anak yang soleh. Dan ada satu soalan daripada moderator Ustaz Anwari. Dia tanya kepada saya, iaitu penggunaan handphone adakah memberikan kebaikan ataupun keburukan. Jadi insya-Allah saya nak berkongsikan pandangan saya berkenaan dengan daripada persoalan ini kepada para penonton sekalian. Mudah-mudahan ia dapat membantu kepada ibu bapa yang sedang mencari solusi bagaimanakah untuk mengawal penggunaan handphone kepada anak-anak. Jadi penggunaan handphone itu baik ke ataupun tidak? Adakah ia memberikan kebaikan ataupun ia akan mendatangkan kemudaratan? Sebagaimana kita tahu, dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, beberapa perkara yang tak dapat kita lakukan seperti kebiasaan. Di antaranya adalah persekolahan ataupun pendidikan. Sebelum ini kita boleh datang ke sekolah, anak-anak boleh datang ke sekolah, guru-guru boleh datang ke sekolah untuk mengajar secara bersemuka. Tetapi dalam tempoh pandemik ini dah hampir setahun ini, kita terhalang, tak dapat datang ke sekolah, dan anak-anak terpaksa belajar melalui maya. Sebahagian besarnya melalui maya, ataupun terpaksa menggunakan alatan seperti komputer, laptop, handphone dan sebagainya untuk mendapatkan ilmu. Jadi bila benda ini berlaku, maka sedikit sebanyak ia telah memberikan satu kesan, sama ada kesan positif dari sudut pendidikan, iaitu penggunaan teknologi, dan yang kedua mungkin ada juga kesan negatif khususnya kepada para pelajar. Maka timbullah berbagai masalah. Ada mak ayah mengadu kata anak dia itu menyalahgunakan gadget ataupun alatan yang telah diberikan oleh ibu bapa. Semasa Ramadan yang lepas, saya singgah ke satu gerai untuk membeli juadah berbuka. Dan rupa-rupanya gerai itu adalah miliknya, tuannya adalah jiran lama ketika mana saya kecil dahulu. Bila kami berbual, akhirnya dia tahulah saya ini merupakan seorang guru ataupun merupakan seorang ustaz. Lalu dia tanya, "Ustaz, ada tak doa yang boleh menyelesaikan masalah anak dia?" Dia kata anak dia itu dia belikan handphone untuk menyertai masuk dalam PDPR, pembelajaran di rumah. Tetapi akhirnya anaknya itu menyalahgunakan handphonenya dan menggunakan alatan ataupun handphone yang dibagi itu main game, main internet dan sebagainya. Dan perkara ini makin hari semakin teruk dan semakin membimbangkan. Jadi saya pun bagilah beberapa ayat doa, amalan supaya mudah-mudahan masalah itu diubati. Tetapi ia tak cukup sekadar itu, tetapi ia memerlukan tindakan yang berlainan untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah masalah handphone ataupun alatan bila kita berikan kepada anak? Kita tahu handphone ni banyak kebaikan. Handphone ni banyak memudahkan urusan kita. Di dalam handphone ini digelar sebagai smartphone, iaitu telefon pintar. Dalam ni ada macam-macam. Dalam ni ada kalender, dalam ni ada jam, dalam ni ada calculator, dalam ni ada benda yang kita boleh message, boleh call, boleh video call. Jadi ia dinamakan sebagai smartphone ataupun telefon pintar. Tetapi dalam masa yang sama, ada beberapa perkara yang perlu ibu bapa berikan perhatian.
iaitu dalam umur anak-anak sekitar di antara 10 tahun ke usia akhir balik dia itu, ataupun usia dia habis sekolah menengah, itu di antara usia waktu yang sangat kritikal. Sebab apa? Usia inilah anak-anak mula hendak mengenali, mencari, mendapatkan sesuatu yang mereka sentiasa timbulkan pertanyaan dalam diri mereka. Mereka nak tahu, akhirnya dengan adanya kemudahan ini, maka mereka boleh mendapatkan maklumat-maklumat, info, pengetahuan, ilmu yang mereka hendaki, bahkan segala keinginan mereka. Apa yang mereka hendak, mereka boleh cari dan dapatkan dalam handphone. Maka usia 10 tahun sehingga akhir balik, kata Dr. Abdul Nasir Luwan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak, adalah usia waktu yang sangat kritikal. Di antara usia ini, peranan penting yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa adalah untuk menjauhkan anak-anak daripada segala bentuk yang boleh merangsangkan seksual dan nafsunya. Ini adalah perkara yang penting. Sebab apa saya sebut berkenaan dengan seksual dan nafsu? Sebab dia ada kaitan dengan gadget, handphone, alatan yang kita bekalkan kepada anak-anak. Ada dalil yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW bagaimana untuk kita mengekang ataupun mengawal nafsu dan jiwa anak-anak ini daripada tercebur ataupun masuk kepada perkara yang merosakkan. Dalam satu hadis Nabi SAW yang direkodkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Hakim, Nabi mengatakan, perintahkanlah anak kamu bersolat ketika mana mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan solat ketika mana mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mana mereka telah sampai usia 10 tahun. Jadi kita dapat lihat bagaimana Nabi SAW menyuruh ibu bapa, penjaga, untuk memisahkan tempat tidur di antara khususnya anak lelaki dan anak perempuan bila mereka telah mencapai usia 10 tahun. Tujuannya apa? Kerana tujuan ini kalau kita dapat fahami, iaitu untuk menjaga nafsu, jiwa, kemahuan anak-anak yang mana mereka sudah meningkat dewasa dan semakin besar. Dan dalam hadis yang lain yang direkodkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu, menceritakan bagaimana satu ketika Nabi SAW menggendong sepupunya yang bernama Fadlu bin Abbas. Maka bila Nabi menggendonglah seorang anak kecil, seorang anak budak kecil, Fadl bin Abbas, maka datanglah seorang wanita daripada Khat'am yang bertanyakan kepada Nabi SAW tentang hal ehwal agama. Lalu bila wanita bertanya, maka Nabi SAW yang sedang menggendong Fadl bin Abbas, maka memegang dagu Fadl bin Abbas dan mengalihkan mukanya daripada melihat wajah wanita itu. Dalam hadis riwayat Tirmizi menyebutkan, Abbas datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu memusingkan tengkuk sepupu kamu? Fadl bin Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib adalah pakcik Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aku melihat seorang pemuda dan pemudi dan aku tidak merasa mereka selamat daripada fitnah. Jadi daripada hadis ini, kalau kita melihat tindakan Rasulullah SAW mengalihkan muka budak Fadl bin Abbas itu adalah dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka daripada fitnah, untuk membimbing anak-anak lelaki khususnya yang mana mereka sedang masuk ke usia akhir balik berkenaan dengan hal lelaki, hal perempuan, ada batasannya, ada mereka yang tak boleh, yang mana yang mereka kena jaga, dan untuk menjaga mereka daripada terjerumus ke dalam fitnah ataupun akhlak yang buruk. Jadi kalau kita lihat, walaupun Fadl bin Abbas dikatakan masih kecil, tapi Nabi nak menjaga, nak mendidik supaya perkara-perkara khususnya berkaitan dengan rangsangan syahwat, nafsu, gelojak ataupun amarah jiwa itu dapat dididik dengan baik. Jadi apa kaitannya dengan handphone? Kalau kita dapat tahu handphone ini memang banyak kebaikan, tetapi di sana terdapat juga keburukan-keburukan yang perlu kita ambil tahu.
Kalau dahulu mungkin keburukan-keburukan, ancaman-ancaman luaran itu berada di luar. Tetapi pada hari ini, ancaman-ancaman itu berada di dalam rumah kita, yang boleh merosakkan dan memusnahkan akhlak peribadi dan syakhsiah anak-anak kita. Kata Dr. Syekh Abdul Wahab Nasir Luan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad, ada beberapa pemantauan luaran yang perlu dilakukan oleh ibu bapa. Ada 6 pemantauan luaran ini yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Nasir Luan, itu adalah pemantauan yang di luar. Tetapi pada hari ini semua perkara ini telah masuk ke dalam handphone anak-anak dan berada di dalam rumah kita pada hari ini. Dulu mungkin berada di luar, kita boleh pantau, kita boleh halang, kita boleh cegah. Tetapi pada hari ini perkara-perkara keburukan yang di luar itu telah berada di dalam handphone anak-anak kita pada hari ini. Pertama adalah berkenaan dengan pemantauan filem dan pawagam. Ibu bapa kena berikan perhatian. Filem apa, cerita apa yang ditonton oleh anak-anak kita, yang kita bukan anak kita tengok. Filem cinta, filem gaduh-gaduh, filem yang ganas, filem yang ada unsur-unsur lucah dan yang memalukan. Kena hati-hati. Dan tempat-tempat yang merosakkan seperti pawagam. Kalau kita lihat, mungkin pawagam ni tempat yang baik untuk membina suasana berkeluarga, menghilangkan kebosanan, tetapi di sana ada perkara-perkara yang boleh memudaratkan dan merosakkan jiwa dan perdalaman anak-anak kita. Hari dulu berada di luar, hari ini berada dalam handphone. Semuanya boleh dilihat, diakses, boleh cari dalam handphone. Boleh tekan YouTube nak tengok cerita apa, boleh tengok Netflix, boleh langgan Netflix dan sebagainya, boleh langgan macam-macam cerita, beli macam-macam cerita dalam handphone untuk ditonton ni. Jadi itu kena hati-hati. Yang kedua, pemantauan lewat luaran tetapi telah berada dalam rumah kita pada hari ini ialah pakaian wanita yang mencolok mata. Dahulu kalau mungkin kita keluar, mungkin kita akan lihat wanita yang tak tutup aurat, orang-orang yang bukan Islam, yang seksi dan sebagainya. Tetapi hari ini telah berada dalam handphone. Mereka boleh cari model mereka, idola mereka, artis mereka, selebriti mereka yang mereka sukai, yang mereka boleh lihat fashion-fashion yang apa mereka pakai dan mereka akan ikut. Ini juga akan merosakkan jiwa anak-anak kita. Walaupun dahulu dia berada di luar, tetapi hari ini dia telah masuk dalam handphone dan ibu bapa perlu berjaga-jaga. Yang ketiga adalah pusat pelacuran. Pusat pelacuran dulu kita boleh kawal, kita tak akan bagi anak kita sampai. Tetapi hari ini cerita-cerita pelacuran dah ada dalam internet, dalam handphone. Jadi ini juga membahayakan. Perlu berikan perhatian. Yang keempat, fenomena lucah dalam masyarakat. Ini hari ini kalau kita lihat, kalau orang buat lawak pun dimasukkan dengan unsur-unsur lucah, unsur-unsur keji. Ini juga kena hati-hati. Walaupun cerita tu cerita lawak, persembahan itu adalah persembahan lawak, tetapi kena hati-hati, double meaning. Makna yang tersirat yang sedikit sebanyak juga akan ditiru oleh anak-anak kita yang sedang menekat kuasa, akhirnya merosakkan akhlak mulutnya selaku Islam, mukmin ataupun Muslim yang baik. Yang kelima, pengaruh rakan sebaya. Dulu di luar rumah kita, tetapi hari ini dia berada dalam rumah kita. Kita yakin dan percaya anak-anak kita kalau yang ada WhatsApp sudah tentu ada grup geng dia, geng motor, geng bas sekolah, geng tak nak ngaji, contoh kan. Jadi benda ini perlu dipantau. Dulu berada di luar, hari ini berada di dalam. Dan yang keenam, kata Syekh Abdul Wahab Nasir Luan, adalah percampuran lelaki dan perempuan. Dulu mungkin di luar, di sekolah mungkin bercampur lelaki dan perempuan, tetapi hari ini dalam WhatsApp saja mereka boleh mencari kawan-kawan mereka, kenalan-kenalan mereka yang mereka tak kenal, sama ada lelaki dan perempuan. Boleh cari di TikTok, boleh cari di Ome TV, boleh cari di macam-macam lah aplikasi untuk mencari rakan-rakan ni yang sedikit sebanyak memberikan kesan buruk kepada kita. Jadi ini adalah 6 pemantauan yang dulu berada di luar rumah kita, hari ini telah masuk di dalam handphone kita, yang mana kita boleh katakan ibu bapa kena menjaga anak-anak daripada rosaknya syahwat ataupun jiwa ataupun nafsu mereka. Jika kita tidak mengambil tindakan untuk memulakan dari sekarang memantau handphone-handphone yang telah mereka gunakan selama ini. Jadi itulah sekadarnya perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan part yang kedua, tindakan ibu bapa untuk
mengekang ataupun menjaga anak-anak daripada disalahgunakan dengan teknologi handphone. InsyaAllah kita akan kongsikan pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.